Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari pada semua murid-murid kelas 1 optimis. Bersama dengan cikgu hari ini ada 1, 2, 3, 4, 5 orang pelajar yang paling rajin. 5 orang memang rajin. Tiap-tiap minggu tak bisa miss. Nanti dah buka sekolah nanti saya bagi coklat seorang sebiji. Ada 5 orang. 5 biji coklat saya bagi. Coklat Cadbury. Okey. Terima kasih kerana dapat online pada hari ini. Jadi kita akan tengok. Boleh buka buku teks awak semua. Muka surat 111. Muka surat 111. Faktor yang mempengaruhi perkembangan fetus dan bayi. Ini Khamis dah, besok dah tak ada kelas, minggu depan dah start cuti pertengahan tahun selama 2 minggu. So ini last punya kelas sains. Okey, kita mulakan saja. Mengapakah pengambilan nutrien wanita hamil berbeza dengan orang yang tidak hamil? Wanita hamil perlu mendapatkan makanan yang berkhasiat dan seimbang serta menjaga kesihatannya dengan baik untuk melahirkan bayi yang sihat. Orang mengandung dengan orang yang tak mengandung, makanan dia tak sama. Okey, orang yang mengandung ni perlukan lebih banyak nutrien berbanding dengan orang yang tak mengandung. Barulah dia dapat menjaga kesihatan dia supaya dapat melahirkan bayi yang sihat. Keperluan kalori wanita hamil adalah lebih tinggi. Sebab tu biasanya lah orang mengandung ni, masa mengandung tu dia akan makan banyak. Sebab dia perlukan kalori yang lebih berbanding dengan orang yang tak mengandung. Tu yang lepas beranak tu semuanya naik berat badan 3-40 kilo. Kita tengok gambar ni, gambar Rajah 4.20. Ada makcik ni duk pegang perut ni, mengandung, duk senyum je. Okey. Apakah yang diperlukan oleh wanita mengandung? Yang pertama, karbohidrat. Orang yang hamil perlukan 11,592 kilojoule karbohidrat. Berbanding dengan orang yang tidak hamil, dia cuma perlukan 9,450. Beza lebih kurang sepinggan nasi. Kalau tak silap cikgu, 11,500 ni lebih kurang banyak . So orang yang mengandung dia perlukan lebih. Kalau tengok protein, wanita hamil perlukan 85 gram sehari. Yang tak mengandung cuma perlukan separuh saja, 39 gram. Kalsium, wanita hamil perlukan 1000 sehingga 1500 miligram. Yang tidak hamil cuma perlukan 400 sehingga 500 miligram saja. Hampir 3 kali ganda kalsium diperlukan oleh orang yang hamil berbanding dengan orang yang tidak hamil. Beza banyak antara orang yang tak hamil dengan orang yang hamil. So kita kena tahu benda ni. So hampa nak beranak ke apa ke, nak hamil, hampa tahu dah makanan hampa perlu lebih dia punya nutrien. Vitamin A, wanita hamil perlukan 900 mikrogram. Yang tidak hamil 750 mikrogram sahaja. Ferrum, wanita hamil perlukan 500 miligram. Yang tak hamil 10 miligram sahaja. Vitamin C. Vitamin C ni selalu hampa makan kan. Wanita hamil perlukan 500 miligram sehari dan tidak hamil 30 miligram sehari. So ada perbezaan. Sekarang kita akan tengok apa dia protein, apa dia kalsium, apa dia yang dia perlukan untuk apa.
Untuk apa kena makan protein? Siapa kena makan vitamin C? Sekejap kita tengok. Lah kita tengok bilangan dia dulu. Nak habaq kata ada perbezaan yang ketara di antara orang yang hamil dengan orang yang tidak hamil. Saya buka mic dah ni. Okey, buka. Okey. So kita tengok muka surat 112. Lah baru kita tahu apa benda yang cikgu sebut tadi tu. Gizi wanita hamil perlu seimbang dan mengandungi lebih banyak karbohidrat, lemak, protein, asid folik, vitamin C, kalsium, fosforus, ferrum dan serat. Setiap kelas makanan ini memainkan peranan yang penting bagi kesihatan ibu dan bayi. Apa yang mak tu makan akan sampai kepada baby dalam perut. Jadi mari kita tengok kelas makanan. Yang pertama kita ada serat. Serat contohnya biji-bijirin, sayur-sayur dan buah-buah. Hampa makan serat tak? Makan. Hari-hari kita makan serat. Serat memang ada dalam banyak makanan kita. Iaitu dalam biji-bijirin. Kalau duk makan Coco Crunch, Nestem, Oat. Itu bijirin lah. Sayur-sayur macam biasalah. Sayur sawi, kangkung. Apa lagi sih kita nak makan lah? Lobak. Okey. Buah-buahan, tembikai, pisang, strawberry, anggur. Ada gambar bawah tu, gambar apa lagi. Okey. So kenapa kena makan serat? Untuk mencegah wanita hamil daripada mengalami sembelit. Okey. Serat ni untuk cuci usus. Supaya apa yang pemakan tu dapat dikumpul balik dengan baik di dalam usus besar. Barulah senang berak. Bila berak keluar seketoi panjang je. Kalau tak makan banyak biji-bijirin dan sayur-sayur dan buah-buah ni, akan sembelit. Masuk lantan dah. Bayangkan ibu mengandung masuk lantan dah dengan perut lagi, dengan anak teran taik lagi. Susah. Sebab tu dia kena banyak makan sayur-sayur dan buah-buah supaya tak sembelit. Okey. Kemudian ferrum. Mai daripada mana? Contohnya hati, daging merah dan ikan. Hati ni hati apa? Bukan hati hang, bukan hati dan perasaan tu. Hati lembu, hati ayam, hati kambing. Bagi orang makan. Hatilah hati. Bukan hati manusia. Daging merah. Daging merah ialah daging yang warna merah. Apa dia daging merah? Daging lembu, daging kambing, daging kuda, daging ayam bukan dia. Daging yang warna merah ni biasanya daging binatang-binatang besar-besar ni. Apa lagi orang makan? Pelanduk, rusa, gajah. Gajah pun makan. Dia. Dan ikan. Ikan senangin, ikan tenggiri, ikan temenung, ikan kekek. Itu semua mengandungi ferrum. Apakah fungsi dari ferrum ni? Pembentukan hemoglobin sel darah merah. Sel darah merah untuk mencegah wanita hamil daripada menghidap anemia. Anemia ni ialah penyakit tak cukup darah. Okey, kena makan benda-benda ni, ferrum ni, supaya ada banyak pembentukan sel darah merah. Maklumlah, mengandungkan darah hang akan banyak pergi kepada baby. Jadi kongsi darah yang sama. Maksudnya ibu mengandung kena makan ferrum yang lebih untuk menghasilkan lebih banyak sel darah merah. Kalau tak cukup darah merah ni, dia akan mengidap penyakit anemia.
boleh membahayakan ibu dan juga kandungannya. Okey. Karbohidrat dan lemak. Contoh karbohidrat mai daripada nasi, nasi putih ataupun roti gardenia ke roti hang beli kat bakery ke, mentega lantah dan keju. Ni yang suka makan ni keju, cheesy. Okey, semuanya mengandungi karbohidrat. Nasi, roti mengandungi karbohidrat. Mentega dan keju mengandungi lemak. Okey, selain daripada nasi dengan roti, karbohidrat juga kita dapat daripada mi, bihun, cakotiao. Ni sebut makanan ni lepak. Dan juga tepung. Tepung gandum. Semua tu membekalkan karbohidrat. Tepung kita buat roti canai. Roti canai tu membekalkan karbohidrat. Mentega, keju, minyak masak, itu ialah contoh lemak. Okey. Dua-duanya membekalkan tenaga. Orang yang sebelum dia hamil mungkin berat dia 50 kg. Dia nak berjalan pun semua senang. So tak perlukan tenaga yang banyak. Tapi bila dah hamil, duk bawa baby, berat pun dah naik 70 kilo. Nak berjalan, nak mangkit, nak bergerak pimai-pimai, dia perlukan tenaga yang lebih. Sebab itulah dia kena makan nasi banyak. Masa tak mengandung, sepinggan nasi ya sehari. Dah mengandung 8 pinggan. Tu dia. Okay. Vitamin C. Biasa kita dapat daripada buah-buahan sitrus dan jambu batu, kobis, tomato. Okey, buah-buahan lah. Vitamin C ni selalu dapat daripada buah-buahan. Buah lemon, buah limau. Okey, adik-beradik buah sitrus lah tu. Kategori buah sitrus. Jambu batu. Kobis pun ada vitamin C dan tomato. Ambil tomato pepak. Boleh dapat vitamin C. Buah oren. Selalu iklan sangkuit dia kata oren mengandungi vitamin C tertinggi. Yo lah tu. Okey, jadi makanlah buah-buahan banyak-banyak. Fungsi dia menyihatkan kulit. Kulit siapa? Kulit yang wanita hamil dan juga fetus dia ataupun baby dalam perut dia. Kulit kedua-dua mereka akan sihat kalau mengambil vitamin C yang cukup serta mencegah wanita hamil daripada penyakit gusi berdarah. Duk sesaja gusi berdarah. Makan kacang habis berdarah gusi. Ataupun makin tidur ludah-ludah penuh darah. Tak tahu mai kat mana. Itu penyakit gusi berdarah. Sebab tak cukup vitamin C. Okay. So kalau ada vitamin C, tak ada lah penyakit gusi berdarah. Dan kulit you pun akan cantik. Macam gitu. Asid folik. Mai daripada mana? Contohnya brokoli. Brokoli ni apa dia? Tu gambar dia bagi hijau tu. Itu brokoli lah. Takkan tak bisa makan. Bayam. Bayam putih ada, bayam merah ada. Dan kacang tanah. Itu 3 sumber. Contoh kita ambil asid folik. Asid folik biasanya orang mengandung ni pergi klinik, setiap bulan doktor bagi pil asid folik untuk tambahan. Kalau nak dapat secara semula jadi, boleh makan banyak brokoli dan bayam dan kacang tanah. Okey. Fungsi dia penting untuk perkembangan sistem saraf fetus yang sempurna. Ini untuk baby.
Baby masa daripada dia bentuk yang kecil tu sampai nak besar tu, sistem saraf dia dalam proses pembinaan. Daripada kecil nak jadi besar, saraf banyak dalam badan manusia ni. Jadi dalam fetus tu pun, dalam baby tu banyak saraf yang mula nak terbentuk. So kalau tak cukup asid folik, dia boleh menyebabkan perkembangan sistem saraf dia terganggu. Esok keluar jadi cacat dan sebagainya. Sebab tu kena makan banyak asid folik. Okay. Banding dengan yang pil, eloklah makan yang semula jadi. Daripada pokok brokoli, pokok bayam dan pokok kacang tanah. Kemudian protein. Protein kita dapat daripada ayam, daging, ikan, susu dan keju. Ayam mengandungi protein. Geng-geng lauk. Ini biasanya geng-geng lauk lah. Ayam, daging, ikan. Ini biasa lauk yang kita makan hari-hari. Makan nasi. Nasi adalah karbohidrat. Dalam pinggan kita ada karbohidrat. Kemudian ada protein. Protein ialah contohnya ada ayam seketoi, ada ikan sekok, ada lembu sekok. Itu ialah protein. Ataupun kita dapat daripada susu. Susu Dutch Lady, susu macam-macam susu. Bukan susu kat manis susu kat manis bukan dia. Dan keju. Keju yang batal lah, hampa selalu duduk beli cheese deal. Fungsi dia untuk pertumbuhan sel-sel baru. Buat sel baru. Daripada kecil nak besar tu banyak sel-sel baru yang terbentuk. Daripada fetus besar 1-2 jari nak jadi sampai besar buah betik, banyak memerlukan sel-sel baru. Nak dapat sel-sel baru daripada mana? Daripada protein. Okay. Kemudian kalsium dan fosforus. Kalsium yang hampir 3 kali ganda diperlukan banding dengan wanita biasa. Dapat daripada mana? Ikan bilis, keju dan susu. Susu ni kaya dengan protein, kaya dengan kalsium. Fungsi dia membentukkan tulang yang sihat serta memelihara tulang serta gigi. Itulah pentingnya kalsium untuk bentuk tulang yang kuat macam susu Enlin. Okay. Okay, ini adalah kelas makanan dan contoh makanan yang diperlukan oleh wanita hamil. Sangat penting semuanya kerana semuanya mempunyai peranan yang berbeza, fungsi yang berbeza. Okay, kita balik ke muka surat 113. Wanita hamil juga tidak boleh, yang pertama, merokok. Apakah kesannya? Bayi yang dilahirkan berkemungkinan bersaiz kecil. Orang biasa keluar besar buah betik, dia keluar besar buah apple. Risiko kematian bayi semasa kelahiran ataupun bayi cacat akal dan cacat fizikal. Ataupun dilahirkan pramatang. Apa dilahirkan pramatang? Gugur lah. Ataupun beranak tak cukup bulan. Kalau dia biasa beranak 9 bulan 10 hari, mungkin dia beranak bulan ke-7 atau bulan ke-8. Okay. Kalau keguguran fetus, ini masa bulan awal lagi. Bulan pertama, baru mengandung kan. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, itu dipanggil keguguran fetus. Kalau dah besar-besar dalam bulan ke-7, bulan ke-8 itu dilahirkan pramatang. Tak cukup masak. Okey. Minuman beralkohol pun tak boleh. Pasal apa? Kemungkinan mengidap sindrom alkohol fetus. So apa akan jadi kalau mengidap sindrom alkohol
fetus. Yang apa dia ni? Sindrom alcohol fetus ni. Kita tengok sebelah kanan ni ada eksplorasi sains ni. Ada eksplorasi sains sebelah kanan dia ada tulis ciri-ciri yang mengalami masalah sindrom alcohol fetus. Berat badan kecil, ukuran kepala kecil. Kepala besar guli je, badan besar berbetik. Terancam akai ataupun rupa paras yang cacat. Okey, itu ialah sindrom alcohol fetus. Ataupun fetus juga berkemungkinan terencat, fungsi otak, sistem saraf dan jantung mungkin bermasalah. Orang suruh makan brokoli dan minum arak. Ada ke? Ataupun mengambil dada. Okey, apa jadi kalau ambil dada? Fetus berkemungkinan cacat. Okey. So 3 ni adalah benda yang dilarang diambil oleh wanita hamil. Kepentingan susu ibu. Bayi yang beranak tak ada gigi, macam mana nak makan nasi kandak? Jadi dia hanya bergantung kepada susu. Ini cerita bayi ya, bayi baru beranak umur setahun 2 tahun tu. Bukanlah yang umur 3 tahun tu tak kira bayi dah. Bayi ni kecil ni. Mana ada beranak-beranak bayi dah ada gigi. Tak ada lah. Beranak-beranak ada gigi minta nasi kandak lagi. Okay, dia makan susu mak dia je. Siapa susu mak dia tu bagus sangat. Kita tengok. Susu ibu mengandungi segala keperluan makanan bayi. Apa yang bayi tu perlukan ada dalam susu ibu dia. Susu ibu mempunyai antibody yang kuat. So antibody yang kuat ni dapat melindungi bayi daripada penyakit. Okey. Dan hubungan bayi dan ibu menjadi erat. Biasalah. Mak mana tak sayang anak kan. Anak ni tak sayang mak. Dan penghadaman bayi lebih baik. Biasa bayi kalau makan susu formula ni susu dalam tin lah. Susu Sustagen, susu Dugro ke apa benda, itu dia panggil susu formula. Okay. Kadang-kadang silap bagi boleh kembung perut. Penghadaman dia tidak berapa bagus. Kalau makan susu mak dia ni tak ada. Memang baik untuk penghadaman, tidak mengganggu perut. Okey. Wanita hamil perlu menjaga kesihatannya. Ini muka surat 114. Perlu menjaga kesihatannya dengan baik kerana setiap makhluk yang bernyawa ada hak untuk hidup. Oleh itu seorang ibu harus memastikan bayi dalam kandungan dia dapat nutrien yang mencukupi. Okey, awak semua kena bersyukur sebab masa mak hampa mengandung kat hampa, dia makan makanan yang berkhasiat. Sebab itulah beranak-beranak hampa boleh jadi manusia yang pandai. Bayangkan kalau masa mengandung mak hang minum arak, hang keluar jadi cacat. So lagi terima kasih kat mak hang. Pasal masa mengandung kat hampa, dia makan makanan yang berkhasiat. Okey, so awak pun kena buat perkara yang sama. Bila dah kahwin esok, dah beranak nak mengandung esok, makanlah makanan yang berkhasiat. Kesian kat baby tu, beranak macam-macam masa Allah. Okey. Ataupun bila Pak tanya, jawablah. Ya. So, sampai sini saja kelas untuk hari ini. Saya nak bagi latihan praktis formatif 4.5 pada muka surat 114. Praktis formatif 4.5 pada muka surat 114. Latihan nombor 1 dan nombor 2. Nombor 1 dan nombor 2. Okey, ini dalam buku latihan. Okey, saya ulang, soalan nombor 1 dan soalan nombor 2 sahaja buat dalam buku latihan. Kemudian dalam buku nota, tolak pergi sampai mana tu.
Dalam buku nota tak payah salin banyak. Sikit je. Ni dia. Muka surat 112. Rajah 4.21. Tidak perlu lukis gambar pisang, sayur pun tak payah. Tulis saja serat ni contoh dan fungsi dia. Ferrum ni contoh dan fungsi dia. Karbohidrat dan lemak contoh dan fungsi dia. Protein contoh dan fungsi dia. Gambar makcik ni pun tak payah lukis lah. Makcik mana nak pakai apple ni, tak payah. Tulis vitamin C contoh dan fungsi dia. Itu saja. Gambar-gambar tidak perlu lukis. Yang ini di dalam buku nota. Ini dalam buku nota. 4 kali ulang ni. Itu pun dapat silap lagi. Okey. Nanti dah buka sekolah esok. Saya periksa. Siapa tak buat. Abang tak tahu. Saya tak tahu cikgu. Cikgu saya tak tahu. Makanlah ubat dah. Sagi. Okey. Saya dah pesan dah. Tak boleh masuk online. Tengok di YouTube. Semua nota latihan ada saya bagi tahu. Tak ada tipu punya. Kalau tak dapat maklumat tu mohong lampau. Okey. Dah ada kat YouTube. Bila-bila boleh tengok. Tak ada tengok hari ni, tengoklah minggu depan. Takkan tak ada data tu. Okey. Ada soalan daripada Nur Anissa. Yang nota tu gambar tak payah lukis ke cikgu? Ya, tak payah. Tak payah. Salin perkataan saja. Gambar tak payah. Tapi kalau rajin sangat nak buatlah. Bukannya berdosa. Ada boleh buat. Tapi tak wajib. Kau rajin terlebih dah hari ni. Kelas sains saja bagi kerja. Hal lain tak bagi. Rajin terlebih nak buat. Buat. Bagus. Okay. Ada lagi soalan nak tanya? Muhammad Adam Haikal? Tak ada ego. Tak ada hal. Lena ke apa tu ni. Tak ada ya, tengok. Parpu tu ya. Faris Fahan okey? Okey. Oh, okey saja. Aina Nur Fatimah. Senyap mah. Aina Nur Fatimah ni siapa dia weh? Binti Abdul Manaf. Intan Farisha Najwa okey? Okey. Okey, good. So sampai sini dulu untuk hari ni. Kita jumpa selepas cuti pertengahan tahun. Okay, so duduk rumah, jaga SOP, jaga kesihatan, stay safe everywhere. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye. Baik go. Baik go. Kasih go. Sama. Sama.